Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak jemput semua saudara-saudara semua, rakan-rakan ke satu perhimpunan gerakan Renaissance Melayu hebat, bermaruah dan berkat. Merupakan satu batu tanda menunjukkan solidariti kita orang-orang Melayu. Tujuan dia adalah untuk mengumpul lebih kurang 20,000 orang Melayu. Perhimpunan ini akan menjadi satu titik permulaan mengembalikan kegemilangan, kesatuan dan kehebatan bangsa Melayu. Kita perlu bangkit untuk membina suatu kekuatan Melayu. Perhimpunan orang-orang Melayu dari semua lapisan ke masyarakat mengalu-alukan sebagai program yang ingin meningkatkan peningkatan ekonomi Bumi Putra. Kita perlu menguasai ilmu, teknologi dan memilih bidang keusahawanan sebagai kerjaya kita. Kita akan melancarkan juga agenda Zuriat Melayu di masa hadapan. Ingin menggalakkan dan menjemput semua warga universiti di seluruh Malaysia untuk datang bersama-sama, terutamanya kepada wanita, kerana wanita kita hebat, berkat dan bermaruah. Membawa pantun rasmi kita, buai laju-laju sampai pucuk sena. Melayu boleh maju hingga terajui dunia. Ayo wahai anak-anak muda Melayu sekalian, marilah kita ramai-ramai hadir ke perhimpunan gerakan Renaissance Melayu. Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan itulah topik yang akan kita bincangkan di Ruang Bicara ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara hari ini. Baiklah, topik yang kita pilih menarik sebenarnya, Bangkitlah Melayu. Jadi itulah topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara, sempena dengan Perhimpunan Perpaduan Melayu yang akan berlangsung pada 28 hari bulan, iaitu hari Sabtu yang akan datang ini, bertempat di Stadium Putra di Bukit Jalil, dan dijangkakan 20,000 akan hadir dalam perhimpunan ini, tetapi mungkin akan lebih daripada jangkaan itu. Angkanya mungkin akan berubah. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia di studio Ruang Bicara bersama dengan saya ini ialah yang berbahagia di sebelah kanan saya ini, yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Mat, yang merupakan Setiausaha Agung Majlis Perundingan Melayu ataupun ringkasnya MPM. Jadi Datuk, selamat datang ke Ruang Bicara sekali lagi. Terima kasih kerana mempower kami. Ya. Bukan kali ini tapi dah banyak kali. Terima kasih MPM kepada pihak Bernama TV. Ya, kami juga gembira sebenarnya bekerjasama dengan MPM, Datuk ya. Terima kasih. Dan kita juga mengalu-alukan buat pertama kalinya yang berbahagia Datuk Zaihal Hazri Abdul Halim, orang usahawan Bumi Putra yang cukup berjaya. Dan mungkin Datuk Zaihal, kita akan bercakap tentang sesuatu yang menarik sebenarnya. InsyaAllah. Dan kepada penonton-penonton yang sedang bersama kami, seperti biasalah kami juga mengalu-alukan apa saja pandangan dan juga pendapat anda yang berada di luar sana. Kongsikanlah apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini. Jadi gunakanlah dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda di 0320 504421 dan juga 0320 504625. Itu dua talian baru sebenarnya yang kami sediakan kepada anda. Jadi kami amat mengalu-alukan feedback dan juga respons daripada anda yang sedang bersama kami ketika ini live dan eksklusif Ruang Bicara di Bernama TV. Baik, sesuatu yang menarik Datuk Dr. Hassan ya. Bila kita sentuh tentang perhimpunan yang akan berlangsung nanti, Perhimpunan Perpaduan Melayu, asalnya ialah gerakan Perhimpunan Gerakan Renaissance Melayu, tetapi kenapa ianya ditukar di saat-saat terakhir? Apa sebab? Terima kasih Tuan Syakawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada mulanya memang kami sepakat nak menggunakan istilah Gerakan Renaissance, tapi lepas tu kami tukarkan satu perkataan yang lebih mesra lah, iaitu Perpaduan Melayu. Kerana istilah Renaissance ni dia terlampau luas ya. Jadi ada yang mentarifkan sebagai peralihan kalau di Eropah tu daripada Dark Ages kepada Modern Era. Jadi tapi orang Malaysia, orang Melayu, kita tidak melalui zaman kegelapan. Kenapa nak pilih Renaissance kan? Jadi ada yang mentarif begitu. Ada juga yang mentarifkan sebagai cultural advancement, bermakna bukan kita daripada zaman kegelapan tetapi
satu anjakan dari segi budaya. Ya. Jadi banyak takrifannya. Jadi untuk tidak mengelirukan dan untuk memudahkan rakyat biasa memahami, kerana ada juga yang tak memahami apa itu Renaissance. Pertama kali dia dengar, dia pun tertengok pinga-pinga. Jadi kami sepakat dan kami rujuk balik pada pemimpin kami, kita cari istilah yang mudah, yang boleh diterima oleh semua, boleh diterima semua, yang lebih melambangkan situasi semasa. Jadi kami sepakat itu menggunakan istilah perpaduan bangsa Melayu. Ada yang tanya kenapa tidak gunakan istilah Bumiputera, kenapa bangsa Melayu? Ya, sebenarnya kalau kita rujuk balik kepada sejarah, Melayu ni bukan etnik. Ya, bukan etnik, tetapi dialah merupakan satu rumpun bangsa mahawangsa. Istilah mahawangsa ni Dewan Bahasa bagi gunakan merujuk sini kerana kalau kita singkap sejarah, kepulauan di sini semua ialah kepulauan Melayu. Polinesia sampai ke New Zealand. Jadi begitu luas sekali. Jadi kita nakkan orang faham bahawa Melayu bukan etnik. Itu sebab kami namakan perpaduan Melayu. Maksudnya di sini segala rumpun bangsa yang ada di kepulauan Melayu Polinesia ini termasuk dalam rumpun bangsa Melayu Mahawangsa tadi. Jadi itu sebab kami gunakan istilah itu supaya kita konsisten. Itu sebab dalam perhimpunan ini pun dan dalam kerabat MPM pun kita ada umpamanya PERMIM, Persatuan India Muslim, yang ada 63 NGO di situ. Betul. Jadi kerabat kami, dan dia juga terlibat dalam perhimpunan ni dari segi peserta dan sumbangan keuangan, ya. Jadi itulah cerita dia kenapa kami menggunakan istilah perpaduan Melayu. Ya. Nanti kita sambung lagi apa ni, Dr. Hassan, ya. Saya juga nak berkongsi sesuatu dengan Datuk Zaihal. Tok, kalau kita lihat kepada sejarah negara lah, bila Datuk Hassan menyentuh tentang situasi semasa, kita ni dah lebih 57 tahun merdeka sebenarnya. Apakah Datuk merasakan bahawa perpaduan orang Melayu di negara kita ini sudah mencapai ke tahap yang agak membimbangkan? Apakah berlaku perpecahan di kalangan orang Melayu yang begitu serius sehingga memerlukan satu perhimpunan seperti ini diadakan? Terima kasih Cik Sakawi. Sebenarnya kita melihatlah dari segi perpaduan orang Melayu sendiri sekarang ni tidaklah dikatakan perpecahan itu berlaku sangat kritikal sebenarnya. Memanglah ada sedikit perbalahan dari segi dari segi perselisihan faham dari segi politik dan sebagainya, tapi tidaklah sampai ke tahap yang membimbangkan. Namun bagi pandangan saya secara peribadi, kita perlu memupukkan perpaduan orang Melayu ni ke tahap yang lebih jitu, ya, pada pandangan saya, lebih jitu, di mana bila cakap tentang perpaduan orang Melayu ni sendiri, kita boleh bersatu untuk pergi lebih jauh dalam segala bidang, baik ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Ya. Okey, kita difahamkan ada pemanggil di talian sekarang ini. Jadi barangkali menarik kalau kita boleh kongsi sesuatu dengan pemanggil kita ini, iaitu Saudara Zahari dari Kuala Lumpur, sudah pun berada di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Cik Zahari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ya. Saya nak buat pertanyaan sikit. Sila. Kita selalu kita dengar perhimpunan Melayu, penyatuan Melayu, tapi akhirnya dia berakhir di situ saja. Satu perjumpaan ramai-ramai, lepas tu kita buat pelancaran dan selalunya tamat di situ. So kita nak satu action plan yang lebih konkret dan lebih komprehensif. So dalam perhimpunan perpaduan Melayu ni, apa take home kita? Apa yang kita boleh bawa balik untuk kita laksanakan, untuk plan jangka panjang dan jangka sederhana? Kita tak guna, kita buat cerita satu malam, lepas tu kita balik rumah seronok-seronok gitu saja. Agak membazir masa kita dan penatlah kita attend tu. So harap pihak Majlis Perundang Melayu boleh beri penerangan lanjut. Okey.
Terima kasih banyak-banyak Saudara Zahari. Bagus Satu soalan yang cukup baik sebenarnya dan menarik persoalan yang dibangkitkan oleh Zahari Datuk Hassan. Kalau kita imbas kembali untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Saudara Zahari. 23 hari November yang lalu, 23 hari bulan November yang lalu, satu perhimpunan seolah-olah bersifat sama diadakan di kalangan lebih kurang 300 NGOs di negara ini yang dikenali sebagai Konvensyen Perpaduan Nasional, dan mereka sudah pun menyediakan memorandum, dan memorandum itu telah pun diserahkan kepada Raja-Raja Melayu, kepada PM dan juga kepada Timbalan Perdana Menteri. Tetapi yang membimbangkan kita seperti Azhari sebut tadilah, mungkin panas semasa perhimpunan, tetapi bila keluar Dewan, keluar Padang dan sebagainya, sejuk macam beku walaupun cuaca panas sekarang. Pertamanya Tuan Syarkawi, saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah pada Encik Azhari pemanggil, kerana dia begitu cekap melihat apa yang akan dilakukan selanjutnya, kerana barangkali itu yang berlaku pada lepas. Sebenarnya untuk makluman Encik Azhari dan juga rakan kita yang lain, kami telah memikirkan perkara ini, malah telah diingatkan beberapa kali juga di kalangan lembaga penasihat kami di MPM. Kalau nak menghimpunkan senang, tetapi lepas tu apa berlaku. Jadi alhamdulillah, sebenarnya itu yang kami fikirkan pelan jangka panjangnya, macam mana yang Datuk Zihal beritahu tadi, itu sebab kita penganjuran kali ini Tuan Syarkawi, kita libatkan 6 institusi. UiTM, MARA, Dewan Bahasa, JAKIM, BTN dan Teraju. Kerana 6 institusi ini mempunyai struktur di peringkat negeri dan sebagainya. Dan NGO pula, umpamanya GPMS juga mempunyai struktur begitu. Jadi tujuan kami melibatkan semua institusi ini ialah supaya apabila dilancarkan pada malam itu gerakan ini, dan penghujung pada malam itu ada kami menerima mandat, ada satu teks khas mandat daripada pemimpin Melayu kepada kami. Secara simboliknya pemimpin Melayu mengamanahkan pada kami institusi yang menganjurkan ini, laksanakan gerakan perpaduan Melayu ini menerusi agenda-agenda pembangunan yang telah diaturkan. Contoh yang saya nak bagi, yang telah pun bermula, telah pun bermula sebelum perhimpunan ni. Dewan Bahasa dan Pustaka misalnya menganjurkan acara bicara fikrah ummah, yang selama ini merupakan siri forum dalaman sahaja di kalangan pegawai Dewan Bahasa, yang kini dibukakan kepada awam, untuk berkongsi pandangan dan pendapat, untuk menyampaikan mesej. Jadi pengalaman peribadi saya masa mula-mula menghadiri bicara fikrah ummah ini, hanya kaki tangan Dewan Bahasa, dan itu pun agak terhad bilangannya. Sekarang ini Datuk Dr. Awang Sen pasal memikirkan dan mencari dewan yang lebih besar untuk memuatkan lebih ramai. Kerana yang pada hari Senin baru ni, apabila Ketua Pengarah MARA umpamanya beri sebagai pembicara, tak muat Dewan Datuk Dr. Hassan tu. Jadi ini adalah satu daripada aktiviti yang berterusan yang akan dijalankan. Itu baru satu Dewan Bahasa. Okey, nanti Datuk sambung lagi Datuk, kerana kita diarah untuk berehat, tapi sebelum tu sudah pun berbaris pemanggil-pemanggil kita di talian. Jadi barangkali menarik kalau kita dengar komen-komen daripada mereka terlebih dahulu. Kamal dari Kedah sudah pun ada di talian sekarang ni. Assalamualaikum Kamal. Waalaikumsalam. Ya. Okey, saya dah banyak kali dengar pasal program ni lah kan. Dengan WhatsApp punya, Telegram dan sebagainya. Kami bukan apa, kita orang ni daripada utara, ada daripada Kedah, ada daripada Perak, apa semua kan. So kita orang ni minat nak pergi. Masalah sekarang ni kita orang risau. Kalau kita orang pergi ni bila ramai berkumpul sampai 20,000 orang ni kan. Macam mana cara dia boleh apa kata orang kesan tu sampai ke tak sampai kat kita orang ni. Itu yang kita orang pada risau sekarang. Tu satunya satu lagi. Ialah dia buat malam kan. Kadang-kadang nak solatnya, nak makannya. So macam mana benda tu pihak penganjur ni dah aturkan ke? Sebab kan penat-penat kita orang turun daripada Kedah, daripada Perak, daripada Perlis semua ni, tiba-tiba benda-benda macam tu tak ada. So nak tanyalah macam mana penganjur ni dah ready ke dengan benda-benda macam ni. Okey. Itu aja Kamal terima kasih. Terima kasih. Jangan risau Kamal. Kita akan mendapat jawapan yang jelas dan pasti nanti daripada Datuk Dr. Hassan Man. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian ketika ini. Tuan Haji Samsudin dari Perak sudah pun memanggil kami sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Ya. Sehat Ya. Saya tunggu tertarik lah.
inilah satu-satu perjumpaan seluruh Malaysia yang pertama kali buat. Tapi ingat, masa Melayu menentang Melayu Union tu seluruh Melayu. Tapi malah Melayu dulu berani. Berani. Dan itu berani sanggup mati. Ini dia. Tapi sekarang ni orang Melayu, dia sifat takut tu ada. Ini dia. Saya tak ingat sejarah British. Malay Archipelago. Apa dia? Ini dia. Malay Archipelago. Ingat? Kita bukan ethnic macam kata macam kata di panel tadi. Bukan orang ethnic. Kita adalah orang Melayu. Tanah Melayu. Itu perkataan Melayu. Jadi saya harap macam kata manggil tadi, buatlah ke seluruh. Kalau kami orang Perak nak pergi macam kata kawan tadi, susahlah. Buat seluruh. Betul. Okey. Kita nak tengok berapa orang Melayu bersemangat sekarang. Zaman 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Samsudin dari Perak. Kami hargai semangat yang ada dalam diri Tuan Haji, dan semangat seperti inilah sebenarnya yang ingin kita bina bila kita memilih topik Bangkitlah Melayu. Itu sebenarnya kenapa kita memilih topik ini pada hari ini di ruang bicara. Tak apa, kita akan berehat buat seketika, tetapi anda gunakanlah 2 talian yang kami sediakan kepada anda itu untuk memanggil kami, beri apa saja pandangan dan juga pendapat dan juga komen berkaitan dengan topik yang sedang kita bincangkan, iaitu Perhimpunan Perpaduan Melayu. Jadi 2 talian itu ialah 0320504421 dan juga 0320504625. Rehat dulu. Latest headlines, illuminating visuals, everything right and now on Bernama News. Dibelenggu kebankrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya, sehinggalah kebankrapan mula mengganggu hidup saya. Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrapkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrapkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvency.gov.my. Okey, Bangkitlah Melayu, itu topik yang sedang kita sembang-sembang di ruang bicara yang dibawakan kepada anda secara live dan eksklusif. Kalau anda masih mengantuk ketika ini, bangkitlah buat seketika dan responlah kepada persoalan-persoalan yang menarik sebenarnya yang sedang kita sembang-sembang bersama dengan 2 tetamu yang cukup istimewa yang menemani saya di studio ruang bicara ini. Tadi ada 3 pemanggil setakat ini, Zahari dari Kuala Lumpur, dan kemudian Kamal dari Kedah, dan juga Tuan Haji Samsudin dari Perak. Jadi serengkas-rengkas sepantas-pantasnya respon sebab banyak yang nak panggil ni. Tuan, terima kasih. Take home yang Cik Azhari tanya tu banyak, terutamanya dari segi take home yang berkaitan dengan ekonomi. Saya minta Datuk Zahal sebut lepas ni. Yang kedua, saya nak pergi pada Cik Kamal mengenai solat dan makanan. Majlis bermula dengan solat maghrib berjemaah. Dia mula pukul 5 petang tu. 5 petang itu ialah cara santai. Kerana yang datang daripada luar tu ramai. Daripada Terengganu 32 bas, Perlis 10 bas, apa semua. Jadi mereka ni jangka awal. Jadi kita buka gerai pameran tu untuk mengisi masa. Tetapi secara resminya acara kita bermula 6.30 apabila Perdana Menteri sampai. Dan solat maghrib berjemaah merupakan acara rasmi perhimpunan ni
yang akan diimamkan oleh Imam Besar Masjid Negara Tan Sri Sheikh Ismail. Jadi mana yang boleh bersolat berjemaah dalam arena dalam stadium boleh sekali. Yang tak sempat masuk dalam stadium di mana-mana saja di keliling stadium tu bawa sejadah sendiri, tikar, jakim sediakan sebagainya. Buat wuduk, syabas dah bawa tangki air apa semua memang kita sediakan. Makan beli sendiri. Pama bawa dia punya kios bergerak dia tu yang warna merah tu ada berapa 30 lebih. Lepas tu ada lagi beberapa. Tapi harga berpatutan tu tak adalah mahal. Tak mahal. Sebab ini bukan macam nasi campur, ini makanan ringan untuk jadi untuk sambil makan sambil boleh berjalan gitu gini kerana kita nakkan interaksi. Jadi bermakna sini memang kami ambil kira segala keperluan ini. Dan solat berjemaah tu siap, lepas tu dengan doa selamat perhimpunan. Haji Samsudin ni pula saya nak tabik kat Haji Samsudin. Orang macam Haji Samsudin ni kalau dapat kita kumpulkan balik boleh merangsang semangat anak-anak muda. Ya? Dan kami juga ada permintaan mengesyorkan untuk kami lepas ni jangan berhenti, dia kata buat perhimpunan di peringkat negeri pula. Jadi mana yang boleh turun, mana yang tak boleh turun, bila kita dapat kesempatan kita akan teruskan supaya jangan sampai dia sejuk macam tuan kata tadi. Bila Datuk Hassan sebut pasal apa menaikkan semangat anak-anak muda ini menarik. Selalunya kalau dalam perhimpunan seperti ini Datuk Zaihal anak-anak muda ni dia tak nak kecuali kalau ada konsert rock, bakal dia akan datang lah. Konsert penyanyi-penyanyi popular, tambah kalau kita bawa daripada Korea lagi ramai. Tapi kenapa Datuk merasakan bahawa anak-anak muda Melayu harus datang ke pergerakan atau perhimpunan ini, Datuk? Pertama sekali saya nak tengok tadi Encik Samsudin daripada Perak ni. Kalaulah orang-orang begini datang pada perhimpunan ni dapat memberikan semangat pada orang muda macam kami ni yang mengenangkan kembali bagaimana perjuangan orang-orang dulu terhadap membangunkan bangsa Melayu sendiri. Pertama. Kedua, perhimpunan pada kali ini agak berbeza pada perhimpunan yang lain. Boleh cakap tadi pasal Encik Azhari dan Encik Kamal tadi, apa yang take home yang dia akan bawa. Pertama, kalau saya cakap dari segi ekonomi, macam saya seorang usahawan, pada hari itu kita dapat melihat bahawa terdapat saya ingat 12 syarikat 12 syarikat yang telah dikenal pasti. Daripada syarikat ini macam syarikat saya sendiri Al-Miswak Mu'min Islam Berhad, iaitu pengeluar Rubat Iji Mu'min, telah dikenal pasti sebagai satu syarikat yang akan diangkat ke peringkat yang lebih tinggi, peringkat yang lebih global, yang kita namakan sebagai Local Global Action Initiative, di mana syarikat-syarikat SME yang macam kami yang mempunyai daya saing akan diberi ruang dan peluang untuk pergi pada peringkat yang lebih tinggi. Itu satu. Yang keduanya, anak-anak muda pada hari ini, saya menyerulah anak-anak muda yang lain yang meminati bidang ekonomi, perniagaan dan sebagainya, hadir pada malam tersebut, dan kita akan dapat melihat dan akan mendengar amanat-amanat yang berkaitan dengan ekonomi yang boleh memberi kebaikan kepada orang muda. Okey, nanti kita sambung lagi. Ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini, kawan saya, sahabat saya sebenarnya, Tuan Haji Dahlan dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya satu soalan, iaitu sejauh mana ke aneurisma ni dah dipadamkan ke belum padam? Haraplah perhimpunan dapat padamkan pengaruh aneurisma ni. Saya ingat aneurisma dah padam dah dalam kalangan PAN. Tak ada takut. Saya minta komen. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Dahlan Kuala Lumpur. Kami tak sangka soalan macam tu boleh dilontarkan. Tapi menarik juga saya sebenarnya. Rasa jadi tak apalah, nanti Datuk Dr. Hassan akan menjawab persoalan itu. Sebelum itu Datuk Dr. Hassan, saya dapat melihat seketika tadi tentang apa-apa yang akan berlangsung nanti. Itu juga menarik. Satunya ialah tentang Wa'ad Melayu abad ke-21. Itu juga mungkin sesuatu yang tak kita jangkakan. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Wa'ad Melayu abad ke-21 tu? Okey, terima kasih Tuan. Apabila Datuk Nenek kita macam yang Tuan Haji Samsudin beritahu tadi berhimpun di Kelab Sultan Sulaiman 69 tahun dahulu, mereka menyediakan satu sumpah Melayu. Mereka berhimpun sepakat memeterai sumpah Melayu, iaitu untuk bersepakat tentang Millennium Union. Itu yang sampai sanggup bertumpah darah semua. Jadi kami dalam menyesuaikan dengan keadaan semasa,
kami menyediakan wa'ad. Wa'ad tu ialah janji luhur. Janji luhur. Wa'ad tu istilah dalam bahasa Melayu ialah janji luhur. Jadi semua hadirin pada malam itu akan menandatangani, seorang dapat satu salinan wa'ad ni. Dia dapat 2 salinan. Jadi salinan yang pertama dia tanda tangan, dia meterai, dia bawa balik untuk dimasukkan dalam frame untuk peringatan diri dia. Satu salinan kami simpan sebagai rekod kami. Jadi semua Dewan Bahasa dan Pustaka yang mencetak wa'ad ini, sekarang ni kami menyediakan dalam 20,000 salinan. Kemungkinan lebih, jadi kami akan sediakan photostat machine situ. Maknanya di sini, apabila mereka, semasa proses menandatangani wa'ad tu, ada selawat Nabi dan sebagainya, supaya menaikkan semangat macam yang Haji Samsudin cerita, dan membaca wa'ad tu dan memahami kandungan wa'ad tu, bermakna janji kita orang Melayu untuk sepakat berpegang kepada tali Allah, dan lepas tu memikirkan itu ekonomi tadi, umpamanya sanggup menjadi pemain global dan sebagainya. Dan kami tidak berniat bersangka tidak baik pada orang lain. Ini itu je wa'ad yang kami secara ringkasnya lah ya. Dan wa'ad ini pun insya-Allah media-media utama akan memaparkan sepenuhnya keesokan harinya, supaya mereka yang tidak dapat menghadiri perhimpunan pada malam itu, mereka juga boleh mendapat membaca kandungan wa'ad itu untuk mereka berkongsi bersama. Okey, nanti kita sambung lagi apa ni Datuk Dr. Hassan, kerana ada pemanggil yang merayu supaya diambil dengan segera kerana dia kata kredit dia dah kurang sekali. Okey. Ini dari Sungai Petani Kedah. Saya tak ingat nama yang dia orang sebut tadi. Ahmad. Saudara Ahmad dari Sungai Petani. Assalamualaikum Cik Ahmad. Ahmad Sabir, saya Ahmad Sabir Sekawi. Okey Ahmad Sabir, silakan Ahmad. Saya tidak pernah telefon bernama, tapi saya selalu meminati mendengar rancangan ini. Alhamdulillah. Tu dengar saya akan jauh sikit ke dapur nanti, takut suara saya pantul. Saya nak tanya di Tuan Syarkawi. Ya. Dengar ni. Cakap je. Kenapa tidak dibubuh perpaduan Islam? Pasal buat perpaduan Melayu. Okey, itu aja. Nombor 2, jangan duk sebut Anwar semua apa, saya tak mendengar macam pemanggil dalan tadi. Okay. Dia pun orang Melayu juga. Betul. Okey. Letak ke tepi masalah dia. Lagi satu saya nak tanya. Tolong jawab, penceramah siapa malam tu? Penceramah yang kita nak panggil tu. Okey. Itu aja ya. Okey. Saya akan ni pertama kali saya panggil hidup ni. Okey. Saya akan panggil lagi esok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami cukup berterima kasih dengan Encik Ismail tadi daripada Sungai Petani. Encik Ahmad Sabil dari Sungai Petani. Jadi hajat orang kampung anda saya tersampai juga akhirnya. Okey, satu lagi pemanggil. Fauziah Ahmad dari Terengganu sekarang ni ada di talian. Assalamualaikum Cik Fauziah. Waalaikumsalam. Saya nak tanya kan, berkenaan dengan perhimpunan ni. Saya dengar dah banyak kan, apa tu kat Facebook lah. Tadi pun TV3 ada keluar. Kan? Jadi apakah perhimpunan ini boleh merubahkan sikap usahawan yang sekarang ni money come first, duit daripada maruah bangsa sendiri. Bagaimanakah perhimpunan ini Gen Y ni yang sekarang ni tengah dalam kemaruk ni boleh sedar untuk kita Melayu bersatu. Itu aja Cik Fauziah ya. Itu saja. Baik, satu soalan yang cukup menarik sebenarnya daripada pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Fauziah, jangan ke mana-mana. Anda akan mendapat jawapan nanti daripada Datuk Zahal kerana dia paling sesuai untuk menjawab persoalan yang anda bangkitkan. Masa untuk barangkali untuk kita bercakap tentang lain perkara, tetapi kerana kita akan berehat dulu. Datuk, kerana saya tahu kalau saya bagi peluang kepada Datuk, dia akan bercakap panjang dan sebagainya. Jadi kita akan berehat buat seketika, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami secara live dan eksklusif Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita rehat dulu. Girang gemilang atau penuh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan @Bernama TV.
isu semasa, segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami secara live dan eksklusif Ruang Bicara yang dibawakan oleh Bernama TV, dan kita masih lagi bercakap tentang topik Bangkitlah Melayu, dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Mat, iaitu Setiausaha Agung Majlis Perundingan Melayu ataupun MPM, dan kita juga masih lagi bersama dengan Datuk Zaihal Hazri Abdul Halim, seorang usahawan yang cukup berjaya sebenarnya. Dan sebelum menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini, Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panel yang bernimbang, ya. Saya nak minta satu usul kalau boleh lah kan. Oleh kerana BRIM kita berbilion-bilion ringgit. Ya. Hingga 4.5 bilion. Kalau boleh kita nak tambahkan kedai One Malaysia kita. Sehingga 1,000 buah kedai. Ya. So duit daripada kita duit BRIM tu. Kalau boleh dalam setara kita satu kedai One Malaysia, kita baru memerlukan 500 juta. Ya. Dia sampai pun 1 bilion. Untuk 1,000 kedai One Malaysia. Dan kedai-kedai ini hendaklah dikendalikan oleh orang-orang kita. Ya. Kurang-kurangnya dalam 2-3 orang yang bekerja di situ dibagi pengalaman. Supaya orang-orang Melayu jangan terpinggir. Ya. Jangan nanti cakap kita nak bantu Melayu tetapi hanya perkataan saja. So kalau boleh kita wujudkan sehingga 1,000, kemungkinan besar sehingga 3-4 ribu pekerja di situ adalah orang kita. Dan BRIM tu dibagi hendaklah membantu 2 jenis. Satu iaitu merupakan voucher separuh, dan yang separuh tu cash money lah. Setiap yang ada mempunyai voucher tu hendaklah membeli menggunakan voucher tu di seluruh kedai One Malaysia. Jadi itu akan balik. Kita tidak ragu juga bahawasanya kedai-kedai One Malaysia yang ada di Malaysia ini adalah begitu berpatutan. Harga begitu berpatutan dibandingkan dengan kedai lain. Jadi duit itu kita tidak mau lari alihkan ke lain tempat, tapi biarlah duit itu digunakan untuk orang-orang kepentingan orang Melayu, untuk orang kita juga lah. Ya, baik. Kalau boleh. Ya, baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam dari Sabah. Satu lagi usul ataupun cadangan yang menarik sebenarnya. Jadi untuk menjawab beberapa persoalan. Jadi Datuk Hassan dan juga Datuk Zahra kenalah respon kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Tapi saya suka apa yang disebut oleh Ahmad Sabil dari Sungai Petani tadi. Kerana harus diingat bahawa perhimpunan perpaduan Melayu ini, walaupun ada istilah Melayu di situ, bukanlah bersifat perkauman, bukan bersifat resis, dan juga bukan bersifat politik. Jadi soal Anwar Waris, Rinas, whatever you call it lah, itu tak timbul sebenarnya. Jadi Datuk, saya berterima kasih kepada Encik Ahmad Sabil dari Sungai Petani. Kita menggunakan istilah perpaduan Melayu dan tidak Islam tadi. Saya rasa yang lebih mencabar kedudukan semasa ialah perpaduan di kalangan Melayu, dan berbanding dengan perpaduan di kalangan Islam di Malaysia. Kerana dari segi perpaduan Islam, majoriti orang Melayu Islam di Malaysia berpahaman sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada pun yang lain-lain pahaman tu adalah segelintir. Jadi itu sebab kami fokus kepada perpaduan Melayu. Dan secara automatik apabila kita sebut perpaduan Melayu untuk Islam, dan rujukan perpaduan ini pun ialah maqasid syariah. Bagai kita menterjemahkan untuk penggunaan dalam agenda pembangunan. Yang keduanya mengenai penceramah, dia tidak ada ceramah pada malam itu. Sebenarnya kami nak mempamerkan kepada pemimpin dan orang Melayu keseluruhan apa yang orang Melayu boleh buat, mampu buat, patut buat bagi mengukuhkan atau menjadikan orang Melayu itu hebat, bermaruah, berkat. Termasuklah agenda ekonomi.
Jadi tidak ada penceramah. Jadi malam tu kami nak pamerkan apa yang sepatutnya orang Melayu boleh buat. Termasuk macam yang Datuk Gulam daripada Sabah sebut tadi, bagaimana rangkaian kedai dan sebagainya boleh dibina, ya. Jadi itu semua ada malam tu dipamerkan, tetapi oleh kerana banyak agenda tu, masa sontok kami memilih 2-3 saja yang akan kami showcasekan pada malam itu. Jadi mengenai Cik Fauziah ni orang muda, biar Datuk Zahal orang muda jawablah. Okey, nanti sebelum Datuk Zahal jawab, kita ambil satu lagi panggilan ketika ini. Kita diberitahu tadi Datuk tak ada commercial break dah selepas ni. Jadi ada masa yang pasal respon bagus ni. Okey. Encik Abdul Malik dari Kuala Lipis, Pahang sudah pun berada di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Encik Abdul Malik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya ni orang lama. Saya tahu. Itu dah 2-3 hari lepas saya dah ada juga. Betul. Bertanya dari ruangan bicara ni. Ya, saya ingat ya. Hari itu saya sentuh berkenaan jati diri Melayu. Ya, lagi pegawai atasan kita yang kuat mempertahankan kedudukan. Lagi orang Melayu terlalu bertolak ansur. Ya. Itu 3 perkara. Jadi malam ini saya terfikir pula ini perjumpaan, ini perpaduan sangat-sangat baik dan sangat-sangat saya sanjung tinggi. Terima kasih. Kerana orang Melayu kita, saya sebagaimana saya kata hari ini, saya telah menengok bagaimana perpaduan Melayu pada masa pengisytiharan kemerdekaan di Stadium Merdeka. Cukup perpaduan Melayu masa itu tak dapat nak baca. Begitu juga pada malam 31 Ogos tu, saya ada bersama di Kuala Lumpur pada masa itu. Jadi itulah saya sekarang bila saya dah bersara, saya bersara daripada guru sebenarnya. Ada pada 78. Saya begitu sedih menengok keadaan nasib anak bangsa saya pada masa akan datang ni sudah begitu melupa diri, lupa diri. Ini saya tengok disebabkan kita sekarang ni sudah boleh katakan khayal dengan kemewahan. Jadi saya harap pemimpin-pemimpin kita membuat sesuatu bagaimana hal bagi orang Melayu ni, terutama sekali rasa saya kita sekarang ni perlu ada satu sumpah setia sebagaimana adanya rukun negara, bukan? Rukun negara tu sampai dilancarkan oleh murid-murid sekolah. Jadi sekarang saya mau satu sumpah setia orang Melayu, Melayu Islam. Pasal apa? Bila Melayu Islam tu baik luar baik di dalam. Kalau sekadar Melayu saja sekarang ni di dalam barangkali begitu terhakis. Jadi itulah rasa saya. Jadi dalam perjumpaan ini bagaimana nak menimbulkan Melayu tu Melayu Islam, berjiwa betul-betul berjiwa Islam. Melayu berjiwa Islam, itulah syarat. Saya setiap masa berdoa mudah-mudahan perjumpaan ini menghasilkan sesuatu yang benar-benar memberi kesan. Sebagaimana ada satu bertanya tadi, lepas ini esok sejuk. Ini saya tak nak sangat. Betul. Jadi akan malap. Jadi minta maaf lah. Saya nak bercakap oleh emosi sikit. Tak apa. Maklum saja orang tua, kan? Jadi apa yang pentingnya, saya nak hasil perjumpaan ni ada boleh dikecapi oleh orang-orang Melayu akan datang. Boleh dikecapi, maksudnya menerima hasilnya. Baik. Itulah saya harapkan. Minta maaf lah terpanjang sikit. Tak apa. Okey, kami faham. Kalau ada salah silap, minta maaf lah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak Encik Abdul Malik dari Kuala Lipis, Pahang. Jadi dia sentiasa memanggil kita bila kita bercakap tentang perpaduan Melayu. Jadi saya tersentuh sebenarnya dengan apa yang dilontarkan oleh Encik Abdul Malik. Jadi kena betul dengan topik yang kita pilih, Bangkitlah Melayu. Dan kena juga persoalan yang dibangkitkan oleh Cik Fauziah daripada Terengganu tadi tentang bagaimana untuk mengubah sikap orang Melayu sendiri. Mereka yang terlibat dalam bidang keusahawanan misalnya, bila dah menjadi kaya-kaya mereka dah lupa, hilang jati diri Melayu. Mereka lupa pada orang Melayu. Mereka macam kacang, memang dah lama pun melupakan kulit dan sebagainya. Jadi komen Datuk Zahal. Sebelum tu saya nak cakap sikit pasal tadi komen Cik Abdul Malik tadi. Sebagai orang muda dengan komen-komen yang sebegitu, saya sendiri terasa tersentuh di hati saya. Rasa nak menitih mata pun ada. Semangat yang hari ini yang kita yang ditunjukkan oleh orang Melayu, sebenarnya kita cintakan perpaduan. Kita tak suka bergaduh-gaduh. Kita suka perpaduan. Dia balik pada soalan yang dibangkitkan oleh Puan Fauziah daripada Terengganu tadi.
Orang Melayu ni sebenarnya selalu dikaitkan, pada hari ini dikaitkan dengan tidak pandai berniaga. Sedangkan kita lupa bahawa zaman kegemilangan nenek moyang kita dulu, sebelum merdeka, sebelum dijajah, zaman Sriwijaya, kita adalah seorang trader ataupun pedagang yang hebat. Betul. Mungkin selepas dijajah, benda itu, perkara itu dihakis perlahan-lahan dan kita dipecah dan diperintah. Kebanyakan orang Melayu ditempatkan sebagai peladang ataupun petani, dan bangsa lain ditempatkan di bahagian ekonomi dan sebagainya. Tapi dengan bantuan-bantuan kerajaan selepas itu, kerajaan melihat bahawa bidang ekonomi ini satu bidang yang penting, dan berkaitan ataupun dengan semangat yang Rasulullah SAW anjurkan, memberi kita bahawa perniagaan ini adalah satu benda ataupun bidang yang boleh memberi rezeki. 9/10 itu adalah datang daripada perniagaan. Dan saya merasakan bahawa generasi muda pada hari ini perlulah melihat perniagaan ini sebagai satu bidang yang amat penting. Tak kiralah dia berniaga dari segi kecil-kecilan dan sebagainya, tak mula daripada kecil tak akan jadi besar. Tapi daripada pengalaman Datuk Zahra sendiri, kita melihat kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru dan sebagainya. Segala bantuan, segala ruang diberikan kepada Bumiputera atau kepada orang Melayu sendiri untuk menceburi bidang ekonomi ini. Tetapi apakah Datuk merasakan bahawa kesempatan itu masih lagi ada tetapi tidak diambil dengan sepenuhnya oleh orang Melayu sendiri? Kalau kita lihat pelbagai agensi kerajaan, JLC ni banyak bantuan dari segi bantuan dari segi skala kecil dan skala sederhana dan skala besar. Mungkin orang-orang Melayu ini tidak mengambil kesempatan sepenuhnya di atas peluang dan ruang yang telah diberikan oleh kerajaan. Sebagai contoh, kalau kita lihatlah, kalau orang tanya saya boleh katakan bahawa kita ni sangat bertuah kerana menjadi rakyat Malaysia dan menjadi bangsa Melayu, kerana banyak ruang dan peluang telah diberikan oleh kerajaan dalam bidang ekonomi. Cuma mungkin ilmu untuk menjalankan perniagaan itu tidak dicari. Pengalaman tak ada. Dia kena menimba pengalaman. Okey, bila Datuk sebut tentang bertuah menjadi rakyat Malaysia, ini juga satu isu yang cukup menarik. Saya rasa bertuah juga menjadi orang Melayu. Tetapi kadang-kadang masalahnya bila kita sebut tentang perpaduan, Datuk Dr. Hassan, yang merosakkan perpaduan itu kadang-kadang bukan orang lain tapi orang Melayu sendiri. Sebab itu Melayu dikatakan bangsa yang mudah lupa, Melayu itu dikatakan bangsa yang suka menikam belakang rakannya dan sebagainya. Jadi apakah di perhimpunan ini perkara-perkara seperti ini akan dibangkitkan? Tuan, saya nak balik pada isu ini dibawa oleh Tuan Haji Malik pada Lipis tadi, kerana ada kaitan dengan isu yang Tuan bawa. Kalau kita perhatikan bangsa-bangsa hebat di dunia, kita ambil contoh dua di Asia ni, Jepun dan Korea. Bagaimana orang Melayu boleh meniru. Jepun, dia punya setia kawan, kesepakatan di kalangan bangsa Jepun tu amat tebal sekali. Kerana mereka berpegang kepada Bushido spirit dia. Bushido spirit dia di antara 5 yang tonggak dia tu ialah setia kawan. Cukup kuat. Dan Korea meniru Bushido spirit yang Jepun tu dia panggil Hwarang spirit. Juga berpegang kepada setia kawan. Kita orang Melayu, itu sebab dalam perhimpunan ni penasihat kami Datuk Seri Idris Yusof daripada awal-awal lagi menekankan apa kita punya semangat Melayu. Masa itu kita guna istilah Renaissance Melayu. Jadi kami berbincang dan kami meletakkan Bushido spirit, Hwarang spirit dan Malay Renaissance spirit ni apa dia. Jadi kami letak situ 5 sama juga. Berani, bijaksana, tekun, cemerlang dan penyayang. Dan itu pun ada dalam Islam. Jadi di sinilah yang kita nak balik pada yang Tuan Haji Malik kata tadi. Orang Melayu mesti ada jati diri, jiwa Melayu, roh Melayu, semangat Melayu dan keinginan untuk menyayangi bangsa dia sendiri. Saya tak pernah kenal Datuk Zahal sebelum ini. Dia datang daripada utara, saya daripada selatan. Tetapi melalui MPM dan melalui program-program yang kami buat di MPM, dia datang dan kami berkesempatan. Dan
silaturahim yang kami bina ialah melalui ekonomi. Jadi kami tidak bercakap Datuk Zihal kena berkawan baik dengan saya. Tetapi itu secara spontan, secara semula jadi berlaku. Itu sebab kami nak buat pada malam itu perhimpunan tu, bagaimana kami nak menggunakan pengisian kami rancangkan ini yang akan terus berjalan yang seperti diminta oleh pemerintah tadi, supaya secara tidak langsung kita dapat berkesempatan jumpa Tuan Syarkawi, kita bincang macam mana Tuan Syarkawi boleh bersama kami menaikkan semangat, membina semangat jati diri. Kita dah lama kenal jadi kita jadi akrab kerana kita punya semangat yang sama. Yang inilah yang kami nak ulangi apa yang datuk nenek kita buat 69 tahun dahulu. Kalau tidak kita lupa. Jadi kerana benda tu tidak dibuat. Jadi apa salahnya kita buat supaya jangan lupa. Jadi insya-Allah apa yang Tuan Haji Malik, apa yang Tuan Haji Samsudin daripada Perak tadi sebut, beri kami kesempatan dan sokong usaha kami supaya sama-sama kita boleh mengembalikan semangat ni. Terima kasih Tuan. Okey, satu lagi aspek yang menarik apa ni Datuk Zihal. Kalau kita melihat senario ataupun lanskap terkini, kadang-kadang kita merasa malu, kita merasa sedih, kita merasa marah sebenarnya. Melayu diperlekehkan. Kadang-kadang perlembagaan negara juga dipermainkan dan macam-macamlah institusi Raja-Raja Melayu juga diperkotak-katikkan dan sebagainya, dihina dengan sebegitu rupa dan sebagainya. Kenapa semua ini boleh berlaku sebenarnya? Kadang-kadang yang melakukannya ialah orang Melayu sendiri. Itu yang menyedihkan kita, Datuk. Yalah, perkara ni kita tengoklah dari segi dalam media sosial macam-macam dimainkan isu-isu ni. Itu saya pun sendiri pun heran jugalah ke mana silapnya sebenarnya orang Melayu sendiri tidak memahami apa yang sebenarnya perlembagaan kita perlembagaan kita ni yang dah telah macam mana tu saya nak cakap ni, dia begini social contract. Saya melihat begini Datuk Zihal, ini merupakan salah satu daripada kejutan budaya kejutan budaya apabila dahulu kita berada dalam satu suasana di mana pengaruh-pengaruh luar tidak begitu berkesan mempengaruhi minda kita. Tetapi apabila adanya kebebasan dari segi communication melalui social media dan sebagainya, dan tidak ada penapisan, tidak ada kawalan yang ketat dan sebagainya, kerana desakan daripada Barat, human right, personal freedom, jadi ini agenda Barat yang bercanggah dengan budaya, nilai budaya kita. Dan apabila ini berlaku, masyarakat Melayu sendiri mengalami proses kejutan budaya. Jadi berlaku kejutan budaya ini dan tidak ada tindakan yang tegas diambil. Jadi mereka jadi excited. Generasi muda ni dia suka memilih hero di kalangan siapa yang berani, walaupun salah. Jadi mereka tu salah tapi dia berani, dia menjadi ikon pada generasi muda. Jadi inilah pengaruh-pengaruh budaya luar yang meresap pada kita. Jadi apa yang dapat kami lakukan dalam usaha yang begini, itu sebab kalau kita berbalik pada 5 makasid tu di Tuan, makasid yang keempat iaitu zuriat. Bagaimana kita nak menghasilkan generasi Melayu akan datang sebagai insan-insan yang rabani, yang mempunyai nilai-nilai yang murni, yang boleh menepis nilai-nilai yang buruk yang tak sesuai dengan budaya kita. Ini satu usaha yang jangka panjang. Di MPM kami bersama dengan UiTM, Kementerian Pendidikan apa semua, kami dah memulakan program yang kami panggil Melayu 2050. Fokus kami ialah kepada melahirkan insan Rabbani, untuk melawan kepada ancaman-ancaman luar tadi. Okey. Sebelum kita sambung lagi, masa pun tak berapa banyak lagi, tapi tak apa, kita bagi peluang pada satu lagi panggilan yang ada di talian ketika ini. Rakan baik saya, Saudara Aziz Sawandar Rahman, sudah pun bersiap sedia. Assalamualaikum Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk, kedua-dua Datuk, saya nak berkongsi pandangan sikit dengan peluang yang ada ni. Ya, silakan. Pertama sekali kita dapati bahawa tujuan perpaduan Melayu diadakan adalah berteraskan kepada 3, bagi pada pemerhatian saya 3 faktor, iaitu
ancaman dari segi politik, ekonomi dan juga dari segi perlembagaan dan juga ancaman dari segi agama Islam yang mana begitu-begitu terdesak sekali buat mutakhir ini. Tapi saya rasa dengan perkembangan yang terkini ini kita dapat juga lihat bahawa akibat ruang yang diberikan oleh orang Melayu juga yang membuatkan bahawa ancaman-ancaman ini lebih lagi dengan secara senangnya menerjah kepada perpaduan yang membelahkan Melayu itu kepada dua kumpulan dari segi politik dan juga dari segi pegangan hubungan kemasyarakatan. Jadi di sini kita tidak ada satu ikatan dari segi kebudayaan, dari segi bahasa yang mana kaum lain ada benda-benda tertentu yang mana kalau sekiranya mereka berpahaman politik berbeza tapi ada ikatan yang mengikatkan mereka dari segi faktor-faktor tertentu yang mana ini tidak boleh dikompromikan oleh bangsa mereka. Tapi tidak ada ikatan sedemikian dalam kalangan orang Melayu. Apa pandangan kedua ahli panel? Terima kasih. Baik, terima kasih Aziz dari Kuala Lumpur. Satu pandangan yang menarik sebenarnya. Tadi saya kata ambil satu lagi panggilan, tapi tak apa, ada lagi pemanggil di talian. Jadi panas betul talian kita. Kamarul dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Kamarul. Ya, Waalaikumsalam Tuan Syarkawi. Saya. Assalamualaikum datuk-datuk yang saya hormati. Waalaikumsalam. Saya nak sebut sikit saja. Ya. Jadi saya amat menyanjung tinggi kerana inilah orang Melayu yang selama ini berdiam diri. Ya. The silent majority. Ya. Inilah yang bangun dan inilah yang akan menerjui berdepan. Ya. Bukan Melayu-Melayu yang banyak bercakap. Ya. So saya berdoa agar golongan Melayu silent majority ini yang di belakang tabir yang banyak buat kerja tapi tak cakap. So saya berdoa agar ini berterusan mengambil tempat orang-orang yang bercakap saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Saudara Kamarul dari Pulau Pinang. Alhamdulillah satu respon yang cukup menarik sebenarnya. Jadi berlandaskan daripada komen-komen yang diberikan oleh pemanggil-pemanggil kita. Jelas bahawa mereka menyokong perhimpunan ini dan kita harap perhimpunan ini akan dapat melahirkan sesuatu yang cukup positif bila kita bercakap tentang perpaduan di kalangan orang Melayu itu sendiri. Tapi Datuk mungkin ada seruan dan juga pandangan itu sendiri. Terima kasih Tuan. Saya tertarik dengan komen daripada Saudara Aziz Draman Kuala Lumpur tadi dan diikuti dengan Saudara Kamarul pada Penang. Doakan usaha kami ini beroleh kejayaan kerana kami mengetahui cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kita semua dan kita tidak mengusik orang lain kita hanya memikirkan diri kita dan apa yang perlu kita buat bagi menangkis segala ancaman dan serangan ini termasuk usaha untuk memecah belahkan kita dan betul saya setuju dengan Saudara Kamarul. Memang selama ini kita bangsa Melayu kita merupakan the silent majority macam Tuan kata tadi kita di perlembagaan dipertikaikan, kedudukan raja-raja dikontak-katikkan pun kita berdiam diri Jadi kami hanya ingin perhimpunan ini adalah sebagai batu loncatan untuk memulakan usaha untuk memberi kesedaran kepada bangsa Melayu untuk kita sebagai majoriti terus meneraju kepimpinan negara ini. Kita mesti menjadi bangsa yang hebat dan dihormati. Okey, seringkas-ringkasnya cuba Datuk jawab persoalan saya. Saya terfikir bila Aziz sebut tadi tentang ikatan itu sendiri. Sebelum ini orang Melayu barangkali lebih banyak bergantung kepada parti-parti politik Melayu untuk membela nasib mereka. Tetapi ada yang berpendapat dan berpandangan bahawa parti-parti politik Melayu yang ada di dalam negara kita juga gagal untuk memperjuangkan nasib orang Melayu itu sendiri. Sebab itu timbul NGOs Melayu yang begitu banyak sekali yang seolah-olah memperjuangkan nasib orang Melayu. Benar atau tidak? Saya tak nak gunakan istilah gagal pada sisi politik tetapi saya nak gunakan istilah keberanian, perubahan dari segi senario semasa. Apabila sebab apa UMNO yang meneraju BN merupakan the longest serving parti yang memerintah berterusan tanpa bertukar-tukar. Jadi semua orang nak melihat bila dia nak jatuh. Jadi ancaman cabaran berubah setiap masa. Jadi kami melihat tiba masanya ada satu kuasa lain, the third force yang perlu untuk menyokong mereka ni. Termasuk menyokong mereka ni termasuk menegur
di mana kelemahan yang berlaku yang perlu diperbaiki. Jadi di sini saya rasa suasana berubah sepanjang masa. Jadi kedudukan institusi politik itu juga perlu melalui proses transformasi untuk berdepan dengan perubahan yang berlaku terhadapnya. Jadi saya di sini melihat apabila MPM kami tubuhkan pada 2009, kami melihat ada ruang di situ yang perlu kami isi. Kami mengisi umpamanya menegur termasuk pemimpin negara sendiri, tapi dengan cara yang berhikmah, menggunakan nilai budaya kita, tidak orang kata tunjuk pandai dia secara terbuka lah. Jadi kami nak asingkan dan ngekalkan nilai budaya kita, mesti kita pegang sekalipun kita nak bertegas menegur. Itu pendekatan kami. Tinggal lebih kurang 1 minit lagi. Saya bagi juga peluang kepada Datuk Zahal. Barangkali Datuk juga ada seruan Datuk terutamanya generasi muda untuk sama-sama hadir di perhimpunan perpaduan Melayu nanti. Jadi harapan Datuk Zahal sendiri, dan apakah harapan Datuk sendiri pada perhimpunan ini? Apa yang Datuk harapkan? Sebelum ni saya banyak jugalah mengikuti banyak NGO-NGO lain dalam memperjuangkan hak orang Melayu dan sebagainya. Tapi apa yang saya tarik dengan Majlis Perunding Melayu ni, kerana mereka bukan sahaja bercakap kosong, mereka bertindak mengikut keperluan yang boleh saya katakan, contohnya dari segi ekonomi. Dalam MPM sendiri mereka mengenal pasti critical area yang sepatutnya diisi dalam bidang ekonomi. 1 minit saya bagi masa tu. Tidak lebih dah. Saya tahu. Jadi kan datanglah beramai-ramai, terutama orang-orang muda yang muda, datanglah beramai-ramai pada hari perhimpunan itu, dan kita akan melihat apakah yang boleh orang muda bawa balik untuk memajukan diri mereka pada masa hadapan. Baik, terima kasih kepada Datuk Dr. Hassan Mat, dan terima kasih kepada Datuk Zahal Hazri kerana sudi bersama dengan kita. Dan insyaAllah mungkin sebelum 28 tutup, barangkali kita merancang untuk mengadakan satu lagi program berkaitan dengan persoalan ini. Tetapi kami ingin mengingatkan anda, jadi jangan lupa Perhimpunan Perpaduan Melayu yang akan berlangsung pada hari Sabtu 28 hari bulan Februari nanti, dan tempatnya ialah di Stadium Putra Bukit Jalil, Kuala Lumpur, bermula dari pukul jam 5 petang. Dan dijangkakan yang Mak Berhormat Perdana Menteri akan turut sama hadir dalam satu majlis yang dianggap begitu santai, begitu informal dan sebagainya. Dan kita harap orang-orang Melayu sendiri akan mengambil kesempatan ini untuk berkumpul, mengenali antara satu sama lain, kerana daripada pengenalan seperti inilah, kalau kata orang tak kenal maka tak cinta dan sebagainya. Dan mungkin semangat perpaduan di kalangan kita itu akan terus dapat dipadukan semula, dan tidaklah kita hanya berpadu di dalam dewan ataupun di dalam stadium itu saja, tetapi di luar stadium juga kita ingin melihat rakyat ataupun orang Melayu sendiri bersatu padu dalam usaha mendukung cita-cita negara. Sehingga kita jumpa lagi. Salam hormat dari kami semua di Ruang Bicara ini, dan kami berjanji Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.